laporan ketua audit negara. Actually banyak juga soalan dalam Slido yang menyentuh perkara ini. Jadi kita nak ada slot yang khusus. Bagi mereka yang mungkin kurang mengikuti, cerita dia lebih kurang macam ni lah. Ada ketua audit, so Auditor General's Report, memang every year ada kan. Tetapi isunya ialah, yang menjadi beritanya adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Othman Said, dia bentangkan usul untuk bahas laporan tersebut. Dan apa yang berlaku adalah respon pembangkang tak mahu bahas. Dan pembangkang tidak ada dalam dewan untuk perbahasan itu. Jadi tak jadi bahas. Jadi isunya, tanpa kita terlalu long-winded, a few things KJ mungkin boleh clarify as somebody who has been ahli parlimen, menteri dan sebagainya. Adakah laporan ketua audit negara ni selama ni dibahaskan atau tidak? Kerana respon yang kita dapat daripada Perikatan Nasional, Ketua Whip Datuk Seri Taqiyuddin, dia kata LKAN ni tak wajar dibahas kerana ada undang-undang yang memperuntukkan laporan itu boleh dibentang tanpa perbahasan. Seolah-olah tak pernah dibahas lah. Jadi saya pun pelik sebagai seorang yang tak pernah ada rezeki kan masuk Dewan Rakyat. Saya ingat lepas ni menang besar. Saya ingat selama ni memang dibahaskan, because kalau tidak mana kita dapat berita tu selama ni. Jadi saya pun sedikit keliru. Mungkin KJ boleh clear it up. Okay, so laporan Ketua Audit Negara ni adalah satu laporan yang disediakan oleh Jabatan Audit Negara mengikut perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Audit tahun 1957. Dan dalam peruntukan tersebut menghendaki Ketua Audit Negara untuk mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian serta pengurusan syarikat kerajaan persekutuan, dan kemudian dia tambah juga kerajaan-kerajaan negeri. Jadi perlu diaudit. Dia tak audit semua benda sebab you cannot audit everything. Dia audit benda yang ada kepentingan umum, dia audit benda yang secara rawak, dia audit benda yang mungkin dia rasa dia suspek ada sesuatu yang tak kena. So dia akan buat audit lah. Laporan ini bukan untuk cari kesalahan. Laporan ini adalah untuk kita belajar daripada kesilapan dan kita fix supaya pengurusan projek dapat dibuat dengan betul, perolehan kerajaan dapat dibuat dengan cermat, supaya kita tak beli benda yang terlalu mahal, supaya ada pengurusan aset kerajaan yang terbaik dan tata kelola yang cemerlang. Dan mengikut undang-undang, laporan ini perlu dikemukakan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan supaya laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. This is the technical stuff lah. Maksudnya, taraf laporan ini sangat-sangat tinggi. Dia Ketua Audit Negara kena minta perkenan daripada Agong sebelum benda ini dibentang di Dewan Rakyat. Contention daripada pembangkang adalah bentang ini maksudnya laid to the Dewan. Dia letak atas meja tu kira dibentangkan. So tak boleh dan tak perlu ada perbahasan. Itu contention daripada Perikatan Nasional. But why? Sebab dia kata cukup untuk laid. Cukup untuk laid, dan itulah tuntutan undang-undang dibentangkan. Maksudnya interpretasi pembangkang adalah cukup sekadar dibentang atas meja ahli parlimen, selesailah. Tetapi bagi saya, interpretasi tersebut adalah interpretasi yang diguna pakai selama ini, convention. Selama ini tak pernah dibahas laporan Ketua Audit Negara sebab nak sampai ke laporan itu melalui pelbagai proses. Pegawai-pegawai daripada kementerian berkenaan akan dipanggil, akan kena jawab kenapa skru ni tak ada, kenapa aset ni disimpan pada tempat yang tak betul, kenapa ventilator tak berfungsi waktu COVID dan sebagainya yang kita akan sentuh nanti, dan dia akan jawab, dan dia akan ada exit conference bersama dengan kementerian tersebut supaya setuju apa yang menjadi fakta dan juga langkah-langkah untuk memastikan bahawa perkara ini tak berulang. Exit conference ni dia kena berdepan dengan akan berdepan dengan KSU, berdepan dengan Ketua Audit Negara dengan pasukan daripada Jabatan Audit Negara, dan dia akan setuju the exit conference before the report is done. Close off that matter. Close off matter lah. So kita anggap selama ni bila dah close off, tak payah nak bahaskan lagi. Sebab bila nak bahas ni, of course it's going to be political. Sebab akan ada yang akan cari kesilapan yang lama, bangkitkan isu yang lama dan sebagainya. Tapi bagi saya dalam hal ini, walaupun saya tak setuju dengan banyak perkara yang dia cakap, ni Azalina lah especially dalam politik sebab dia penyokong kuat kepada Zahid Hamidi, tapi dalam kes ini saya setuju dengan dia. Dia kata tidak ada apa-apa dalam undang-undang yang menghalang daripada laporan audit negara ini dibahas di parlimen. Dan saya rasa okey. Tak salah laporan audit negara ini dibahas di parlimen walaupun tak pernah dibuat sebelum ini. Walaupun mengikut Perikatan Nasional memadai untuk letak atas meja saja kira dibentangkan, laid in parliament. But I think there's nothing wrong kalau kita nak bahas. Apa salahnya nak bahas? Sebab kita nak tahu ini duit rakyat, duit pembayar cukai. Kalau ada spending yang tak betul, kita pun nak tahu juga. Kalau ada penyelewengan, boleh dihantar kepada polis, boleh dihantar kepada SPRM. Itu bab lain. Laporan audit negara ni bukan untuk dituduh di mahkamah, just to establish. Lepas tu kalau ada penyelewengan, bagi kepada SPRM, bagi kepada polis, bagi kepada AG.
dan tindakan boleh diambil kalau ada criminal element. Kalau ada kecuaian itu, ambil tindakan disiplin ataupun buat corrective measures. So dalam hal ini saya rasa tidak menjadi masalah. Sebagai contoh Kementerian Kesihatan, ya, isu ventilator memang diakui oleh Timbalan Menteri ada kelemahan dari segi perolehan. Ada ventilator yang kita beli masa perolehan darurat tu yang tidak berfungsi dengan baik. Tapi ada yang tembak saya pula. Ventilator ni dibeli bukan zaman saya. So KJ mesti tak berani cerita pasal laporan Ketua Audit Negara ni masa keluar sekejap. Ni beranilah. Ya. Saya tak ada masalah sebab the ventilator was not bought during my time. Ya, before me. Yeah. Dan beliau tidak ada di pentas pada hari ini, so not fair lah kita nak sebab dia tak ada masalah, dia tak ada peluang nak defend diri dia, tapi dah dijawab di parlimen. Jadi kalau kita jujur dalam hal ini tidak ada masalah. Dan untuk makluman pendengar semua, ada juga yang sindir saya berkenaan dengan pembelian vaksin dan sebagainya, ada dos yang terpaksa luput. Hari ini dibentangkan kertas putih berkenaan dengan program vaksinasi negara dan dibahas, sambung perbahasan pada hari Isnin, dan saya tidak ada masalah sebab itu semua fakta. Dan saya nak sebut on the record bahawa beberapa bulan yang lepas, Yang Amat Perdana Menteri, dan saya tak salahkan PMX sebab pegawai ataupun siapa-siapa yang bagi nasihat kepada PMX, dia kata perolehan vaksin tidak mengikut tata cara daripada Jabatan Peguam Negara. Bulan Mac kan dia kata macam tu. Bulan Mac disebut. Tapi hari ini bila keluar kertas putih, semua tata perolehan telah mengikut tata cara rasmi oleh kerajaan. Saya bukan jenis yang vindiktif yang nak kata ini jelas menunjukkan bahawa this is politicized. I go on the facts. And pada hari Isnin insya-Allah dapat menggulung cerita vaksin ni dan jelas dan nyata di situ I did everything above board. Dan saya tak takut bila isu ni dibawa ke parlimen. Cuma on the last issue on audit negara ni, Syaril, adalah beginilah. Kalau you start convention yang baru di mana laporan Ketua Audit Negara ni, kalau you start a new convention maksudnya amalan baru. Laporan Ketua Audit Negara dibahas di parlimen. Maksudnya kena buat setiap tahun tau. Tahun ini dibahas laporan Ketua Audit Negara di mana kerajaan yang sedia ada bukan kerajaan. So sedaplah dia tembak kat parlimen. Tapi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu semua laporan berkenaan dengan kerajaan yang sedia ada. Kalau saya boleh tambah KJ, exactly that point. Saya nak masuk, saya tahu KJ cakap jangan mempolitikkan isu ni, tapi isu ni memang akan dipolitikkan dan dah dipolitikkan. Di sini mungkin pandangan saya kesilapan taktikal dari pihak Perikatan Nasional. Kerana kalau mereka nak mengelak berbahas perkara ni di Dewan Rakyat dengan harapan bahawa isu-isu yang hendak dimainkan oleh pihak Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan tak akan dibangkitkan, itu silap. Sebab mereka tak perlu menggunakan parlimen untuk mendapat liputan media. Kalau ada apa-apa isu, macam contoh ventilator ni, vaksin yang memang hendak buat insinuation lah ya, ataupun dakwaan ataupun nak memberikan persepsi yang tak berapa cantik kepada pentadbiran Ismail Sabri ataupun Muhyiddin Yassin, benda tu tak ada dalam parlimen pun, tak dibahaskan dalam parlimen pun, masih boleh dibuat attack tersebut. Yeah. Jadi benda tu akan terus berjalan. Yeah. But to your point KJ, kalau Perikatan Nasional dilihat berjiwa besar ataupun took the different decision which is that okay, let's do this in Dewan Rakyat, we will take the hit in Dewan Rakyat this year, tapi tahun depan dan tahun 2025 dan sebagainya, kita akan buat benda yang sama sebab you dah buka convention untuk bahas laporan Ketua Audit Negara ni. Jadi saya tak terkejut andai kata next year nada boleh 180 different. Time tu pemangkan cakap jom kita bahas laporan Ketua Audit Negara, dan mungkin kerajaan kata tak payah sebab last year you said don't want kan. So how come last year you said don't want, this year you said you want. Okay. So itu satu potential error lah on the part of Perikatan Nasional yang mungkin mereka tak sedar pada ketika itu. Tapi anyway, thank you KJ atas penjelasan itu. Maknanya memang kita pun setuju patutnya benda ni boleh diubah saja convention, that is tak ada peruntukan undang-undang ataupun perlembagaan yang menghalang untuk satu budaya barulah dari segi pembahasan LKAN ini berlaku.